menilai semula keberkesanan visa on arrival ini dan barangkali dalam usaha untuk menyekat berlakunya perdagangan orang ataupun perdagangan manusia ini, Datuk Seri. Kalau kita lihat visa on arrival, Malaysia merupakan satu-satu negara di dunia ini yang memberi kemudahan visa yang diberikan semasa ketibaan. Jadi dia ini bersesuaian dengan perancangan kerajaan masa menggalakkan pelancongan masa way back 2006 menggalakkan. Jadi visa itu diberikan keistimewaan pada negara tertentu. Tapi oleh kerana visa itu telah disalahgunakan, kita pendekkan daripada lawatan sebulan dah jadi 14 hari saja. Dan visa ini terpaksa dikaji semula sebagaimana yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah memperkatakan kita mengkaji semula visa on arrival ini. Kita lihat di mana kelemahan dia. Adakah kemungkinan kalau dia setakat melancong itu dipendekkan atau dihapuskan atau kaedah-kaedah lain. Jadi kementerian di peringkat akhir sedang mengkaji, meneliti tentang perkara ini. Okey, kita difahamkan Datuk Seri sudah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Jadi kita terima panggilan daripada Ben dari Ceras. Halo Ben. Hello. Hello Ben. Hello. Ya. Ya, silakan Ben. Oh ya. Selamat malam kepada Cik Sakawi ya. Okey, dengan selamat malam kepada Datuk Seri. Ya. Okey, saya nak bertanya, adakah penguatkuasaan dalam negara kita ini selalu lemah menyebabkan senang untuk mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini membawa ataupun memperdagangkan golongan yang perempuan ni. Dan satu lagi, adakah negara kita ini merupakan satu destinasi ataupun satu cara yang boleh digunakan untuk mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini memperdagangkan manusia. Okey, itu saja soalan saya. Okey, terima kasih Ben dari Ceras. Kepada penonton lain, kami masih lagi membuka talian 0326937008. Masih ada masa lagi sebenarnya bagi Datuk Seri untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Ben dari Ceras ini. Pertamanya seperti yang dikatakan secara umum lah, enforcement itu. Apakah enforcement kita masih lemah? Dan yang kedua, apakah negara kita ini merupakan satu destinasi yang cukup diminati oleh pelancong, the so-called pelancong ya, Datuk Seri. Cik Ben, terima kasih banyak. Kalau kita lihat, sebenarnya pemerdagangan orang ini merupakan satu landscape atau senario yang baru di negara kita ni. Kita tak faham, tak pasti apa yang dimasukkan pemerdagangan orang. So, sebab itulah kerajaan telah meminda, mengubal akta ini tahun 2007 dan dikuatkuasakan pada 28 bulan Februari 2008. Jadi, akta ini diberikan penjelasan demikian rupa. Untuk mengenal pasti jenayah pemerdagangan orang ni bukan mudah. Pergiatan dia begitu licik, begitu licin pergerakan dia, sampai sukar untuk dikenali. Dengan akta yang baru ni kita baru mengenalinya dan kita terpaksa melatih pula pihak penguatkuasa. Kita juga kena melatih mereka yang mendakwa. Kita juga kena melatih mereka yang menghakimkan. Bila Datuk Seri menyentuh tentang soal jenayah tadi, Datuk Seri, saya terpaksa mencelah di sini. Mungkin ada baiknya kalau Datuk Seri dapat memberi contoh-contoh bentuk yang dimaksudkan ataupun yang dikatakan sebagai pemerdagangan manusia ataupun pemerdagangan orang itu, Datuk Seri. Contohnya misalnya seorang wanita atau sekumpulan wanita dibawa masuk sebagai pelancong oleh satu sindiket atau ejen. Kita atau pihak immigration di pintu masuk tak dapat mengecam sama ada mereka ini adalah didagangkan atau tidak. Kita tak nampak, tak ada tanda-tanda di dahi ke di mana mengatakan dia ni ejen atau didagangkan. Betul. Cuma kita nampak kekerapan dia masuk. The profile kaedah dia masuk. Kemudian kita lihat adakah mereka ni ada wang atau tidak. Sama ada dia ni bona fide pelancong. Adakah mereka ada bisnes ke mana. Jadi sukar nak dikenal pasti. Jadi dengan ilmu-ilmu yang ada tadi, tak dihajar, dilatih. Dan ini kita libatkan dengan badan-badan antarabangsa seperti IOM, International Organization of Migrant, yang berpusat di Gantau ini di Bangkok. Pada masa ini sekarang 30 orang lebih sedang dilatih oleh mereka dalam tempoh 3 hari. Dan proses mengenal pasti. Sebab itu kita terpaksa merentas benua, mencari ilmu di peringkat antarabangsa dengan jiran-jiran kita
berkongsi ilmu. Jadi landscape, kaedah, jenayah pemerdagangan orang ini, rentas benua, ini satu bentuk jenayah yang baru. Dan kita belajar mengenal pasti. Penguatkuasa dilatih, pendakwaan dilatih, dan termasuk juga pihak hakim, pihak magistrate juga dilatih untuk mengenal pasti akta ini apakah kesalahan-kesalahan mereka. Kalau kita lihat, akta immigration menekan kepada mereka yang masuk secara bersalah. Tetapi akta ini tidak. Akta ini mencari dalang, ejen atau sindiket di belakang pemerdagangan orang. Itu perbezaan antara dua akta. Okay. Dan nanti Datuk Seri akan menjawab soalan yang kedua yang dikemukakan oleh Ben dari Ceras. Tapi kita ambil dulu panggilan dari Rajan, kalau tak silap saya. Halo Rajan. Hello Abang Syakawi, apa khabar? Baik, Rajan sihat ya? Sihat. Abang sihat ke? Sihat selalu. Okey Rajan. Apa khabar Datuk Seri? Okey, saya nak tanya soalan pada Datuk Seri juga. Okey, saya nak tanya yang biasa yang diorang gunakan sebagai pas yang visa pelajar tu, tapi melakukan aktiviti yang kurang-kurang, macam mana kita boleh membendung daripada yang guna visa pelajar tu. Sebab kalau boleh visa pelajar tu, adakah akta semasa mereka masuk ke negara ini menggunakan visa pelajar, adakah ada certain macam surat daripada untuk college ke atau universiti tersebut untuk mereka, agar mereka tak memasuki aktiviti yang tak bermoral seperti itu. Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih Rajan. Ini juga satu isu yang menarik sebenarnya dan selalu diperkatakan tentang penggunaan salah guna visa pelajar ini. Tetapi kita akan berehat seketika. Kita beri peluang juga kepada Datuk Seri untuk berehat bersama dengan kita. Tetapi talian terus kami buka di 03-2693-7008. Terus memanggil kami. Kita sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri yang berada di studio bersama dengan saya. Kita rehat dulu. Sebab kami adalah salah seorang daripada rakan strategi Bank Rakyat. Jadi kami datang untuk memberikan sokongan kepada karnival ni lah. Saya rasa memang bagus lah. Macam pada hari ini kan memang nampak semua ramai yang datang untuk menyertai karnival ni. Saya rasa memang strategi yang bagus lah tu. Sebab dia memang kiranya memang turun betul kepada rakyat kan. Memang langkah yang baik lah Bank Rakyat buat ni. Makanan melambangkan identiti bangsa. Di Malaysia, kita bertuah kerana dapat berkongsi dengan kepelbagaian jenis makanan daripada kaum-kaum yang berbeza. Lebih menarik, rakyat Malaysia bukan sahaja menikmati pelbagai juadah ini, malah ada di antaranya telah menguasai kaedah penyediaan makanan yang berasal daripada kaum lain. Keunikan kepelbagaian makanan ini juga telah diketahui ramai dan menjadi tarikan kepada pelancong asing. Perkongsian ini menggalakkan penyatuan rakyat berbilang bangsa. Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kembali semula ke Hello Malaysia ini. Kita masih lagi bercakap tentang pemerdagangan orang ataupun pemerdagangan manusia ini. Dan tadi Rajan dari Sentul ada bertanya tentang ini, satu isu yang memang dianggap lumrah dan selalu saja diperkatakan di mana-mana saja tentang penyalahgunaan visa pelajar ini. Jadi pandangan Datuk Seri tentang soal ini. Terima kasih Saya Sekawi. Kalau boleh saya habiskan jawapan untuk Encik Ben tadi. Ya, silakan. Mengatakan adakah Malaysia ini satu sebuah negara destinasi atau negara transit. Ya. Dua-dua berlaku di Malaysia ni. Ada mereka yang datang ke Malaysia untuk menetap, memang nak mencari makan di sini. Di samping itu ada mereka menggunakan Malaysia ini sebagai transit untuk pergi ke negara yang ketiga. Jadi apa ketarikan-tarikan yang ada di Malaysia, kalau